Hai murid-murid, apa kabar? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga tersayang. Okey, dalam suasana pandemik COVID-19, kita masih lagi meneruskan pelajaran kita dari rumah, pembelajaran dari rumah, study from home. Okey, dalam pelajaran kali ini, cikgu akan sentuh bahasa Melayu. Okey, tahun 3, tema yang ketiga iaitu peka keselamatan. Unit 7, fikirkan keselamatan, dan tajuknya ialah jauhi bahaya. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 43 ya, muka surat 43. Kita akan rujuk kepada muka surat 43. Tema 3, peka keselamatan, unit 7, fikirkan keselamatan, dan tajuk hari ini ialah jauhi bahaya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, standard kandungan 2.1, asas membaca dan memahami. Jadi kita akan lakukan aktiviti bacaan dan memahami teks yang diberikan. Okey, baiklah. Standard pembelajaran kandungan asas dokumen penjajaran kurikulum 2.0, 2.1.2, membaca dengan sebutan betul, intonasi yang sesuai, dan memahami pelbagai jenis ayat. Okey, jadi kita akan lihat 2.1.2, membaca dengan sebutan yang betul. Jadi kita akan baca petikan ataupun bahan yang diberikan dengan betul, intonasi yang sesuai, dan juga memahami kandungan yang diberikan. Dan juga memahami pelbagai jenis ayat. Ini di bawah bahagian tata bahasa. Kita juga akan cover tata bahasa. Okey, jadi pelbagai jenis ayat. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pelajaran nanti, murid-murid akan dapat 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang betul, dan 2. Intonasi yang sesuai. Jadi kita dapat membacakan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid-murid harus melakukan banyak bacaan kerana melalui bacaan inilah kita dapat memperbaiki kelancaran bahasa kita. Okey, jadi murid-murid rujuklah buku teks muka surat 43, iaitu baca dan fahami, jauhi bahaya. Jadi hari ini cikgu nak bercakap mengenai keselamatan. Jadi murid-murid harus peka kepada keselamatan. Keselamatan ini adalah sangat penting. Okey. Contohnya kalau murid-murid lihat di hadapan sekolah kita, di pintu masuk sekolah kita, kita ada pondok pengawal. Jadi pondok pengawal itu adalah untuk mengawal keselamatan sekolah. Kalau kita lalui di menggunakan jalan raya, kita dapat lihat papan tanda tulis awas kanak-kanak sekolah melintas. Jadi bermakna kita tahu di hadapan itu ada kanak-kanak sekolah yang sedang melintas. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita bawa kenderaan, kita kena bawa dengan slow, perlahan, tak boleh pandu dengan laju, sentiasa was-was melihat kiri dan kanan kerana kita kena jaga keselamatan. Okey, begitu juga dengan jalan raya yang dipenuhi dengan kereta. Okey, semasa kita melintasi jalan raya, kita harus lihat kiri dan kanan supaya kita selamat, supaya kita tidak dilanggar oleh kenderaan. Okey, jadi kita kena mematuhi langkah-langkah keselamatan yang betul. Okey, contohnya kalau kamu menaiki kereta bersama ayah kamu, okey, kamu sedang pergi ke sesuatu tempat. Jadi sebelum kamu menaiki kereta, kamu kena memastikan kereta itu berada dalam keadaan selamat. Pastikan ada angin di tayar, ada lampunya berfungsi, breknya berfungsi, dan sebagainya. Kita kena pastikan dulu. Dan selepas kita duduk dalam kenderaan, kita kena pakai seat belt. Kita kena pakai. Itu adalah langkah keselamatan. Kalau kita tak pakai, bila berlaku sesuatu yang tidak diingini, kita akan mengalami kecederaan. Okey? Jadi kita kena jaga langkah-langkah keselamatan. Jadi murid-murid faham, cikgu rasa faham apa itu langkah-langkah keselamatan. Okey, merujuk kepada buku teks muka surat 43, baca dan fahami, jauhi bahaya. Kita akan lihat okey, dalam buku teks. Okey, di buku teks kamu ini ada di bahagian yang ada dua bahagian. Bahagian atasnya ada begini. Okey, jom kita dengar cara membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, dalam kandungan di muka surat ini, kita ada satu
dialog. Kita ada dialog perbualan. Marilah kita sama-sama. Cikgu bacakan untuk kamu. Kamu cuba dengar. Okey, jauhi bahaya. Pada suatu petang, Hanif mengikut datuknya ke dusun. Mereka melihat pokok buah-buahan. Okey, bila ada tanda koma, kita kena berhenti sekejap. Bila ada tanda titik, nokta, kita kena berhenti sekejap. Okey? Tengok tu. Pada suatu petang, ada tanda koma. Hanif mengikut datuknya ke dusun. Nokta. Mereka melihat pokok buah-buahan. Nokta. Okey? Jadi kita kena tahu intonasi di mana kita harus berhenti sekejap, di mana harus kita berhenti, naik tinggi nada bacaan dan sebagainya, kita harus beri perhatian. Baik. Ini sarang apa, Datuk? Ada tanda soal dia tanya. Okey, Hanif bertanya kepada datuknya, ini sarang apa, Datuk? Okey. Oh, itu sarang kerengga. Jangan ganggu sarang itu, Hanif. Okey. Jadi datuknya memberitahu itu adalah sarang kerengga dan memberi arahan jangan sentuh sarang itu, Hanif. Okey, jadi ini yang berlaku di perbualan yang berlaku di bahagian atas buku teks dalam latihan buku teks kamu tu. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, dan yang keduanya, mengapakah sarang kerengga itu tidak boleh diganggu, Datuk? Mengapakah sarang kerengga itu tidak boleh diganggu, Datuk? Hanif bertanya lagi kepada datuknya. Okey, jadi datuknya menjawab, sarang kerengga tidak boleh diganggu kerana kerengga berbisa dan banyak jumlahnya. Jika diganggu, kamu akan sakit digigitnya. Jadi datuk di sini sedang memberi pernyataan, datuk sedang memberi penjelasan, datuk sedang menerangkan kepada Hanif apakah impak ataupun apa akan berlaku sekiranya Hanif menyentuh mengganggu kerengga tersebut. Okey, sarang kerengga tidak boleh diganggu kerana kerengga berbisa dan banyak jumlahnya. Jika diganggu, kamu akan sakit digigitnya. Okey, cikgu berharap murid-murid faham. Jadi inilah yang berlaku. Jadi Hanif telah ke rumah datuknya dan datuk telah membawa Hanif ke dusun dan di dusun itu Hanif ternampak sarang kerengga dan Hanif bertanya kepada datuknya. Jadi datuk memberi penjelasan sarang kerengga tidak boleh diganggu kerana kerengga berbisa dan banyak jumlahnya. Jika diganggu, kamu akan sakit digigitnya. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya marilah kita lihat jenis ayat. Cikgu nak memberi sedikit penerangan kepada kamu tentang jenis ayat. Okey, dari bahagian tata bahasa. Apakah jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu? Okey. Kita boleh membahagikan ayat dalam bahasa Melayu kepada 4 jenis. Murid-murid harus faham, kita dapat bahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Ayat dapat dibahagikan kepada 4 jenis. Okey, yang pertama ialah jenis ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Okey. Baiklah murid-murid, cikgu akan berikan contoh untuk setiap jenis ayat ini supaya murid-murid lebih memahami. Yang pertama, baju itu besar. Baju itu besar. Ini adalah merupakan ayat penyata. Rumah itu besar. Kereta itu cantik. Pokok itu tinggi. Ini semua ni adalah ayat penyata. Ayat yang menerangkan tentang objek tersebut. Okey. Ayat tanya. Kita lihat yang kedua, ayat tanya. Berapakah harga buah ini? Ada tanda soal di penghujung ayat. Ini adalah ayat tanya. Berapakah harga beg ini? Okey, ini adalah merupakan ayat tanya. Baik, yang ketiganya ialah jangan bising. Ini adalah ayat perintah. Jangan bising, jangan ganggu, jangan meludah, jangan pijak. Ini semua adalah ayat perintah. Baik, dan yang keempatnya ialah ayat seruan. Ayat seruan kita menggunakan tanda baca, punctuation dalam bahasa Inggeris. Aduh, sakitnya kaki saya. Nampak tak? Ini ada tanda seruan. Ini kita sebut sebagai ayat seruan. Jadi murid-murid harus faham
Dalam bahasa Melayu, kita ada 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Okey, jadi berbalik kepada petikan tadi. Di muka surat 43 yang kita baca tadi, jauhi bahaya. Dalam dialog di antara Hafiz dengan datuknya, kita dapat lihat jenis-jenis ayat yang telah digunakan. Keempat-empat jenis ayat yang cikgu terangkan tadi. Okey, contohnya ayat tanya. Kalau ayat tanya ni kamu boleh tengok di situ. Ini sarang apa, Datuk? Jadi Hanif bertanya. Ada satu lagi ayat tanya. Okey, mengapakah sarang kerengga ini tidak boleh diganggu, Datuk? Nampak tak? Ada 2 ayat tanya dalam konteks ini ya. Yang keduanya kita lihat ayat seru. Di atas sekali tu ayat seru. Oh, itu sarang kerengga. Oh, itu sarang kerengga. Itu adalah ayat seruan. Kamu nampak ada tanda, ada ayat, ada tanda punctuation, ada tanda baca seruan kat situ. Itu adalah ayat seruan. Ayat perintah. Ayat perintah, jangan ganggu sarang itu, Hanif. Jangan ganggu. Jadi Datuk menegur Hanif supaya jangan ganggu kerengga tersebut. Itu adalah ayat perintah. Dan yang akhir sekali kita tengok ayat penyata. Ayat penyata, ayat yang memberi penerangan, ayat yang dinyatakan untuk penjelasan. Okey, contohnya, sarang kerengga tidak boleh diganggu kerana berbisa dan banyak jumlahnya. Jika diganggu, kamu akan sakit digigitnya. Ini adalah merupakan ayat penyata. Jadi di sini saya berharap murid-murid faham apakah itu jenis-jenis ayat. Jenis ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah. Ada 4 jenis ayat dan keempat-empat jenis ayat ini kita dapat lihat dalam teks jauhi bahaya. Okey? Baiklah murid-murid sekalian. Mari kita lihat soalan yang ada di bahagian bawah itu. Di bahagian bawah tu ada soalan. Jom kita ramal apa yang terjadi berdasarkan peta alir di bawah. Ini adalah peta aliran, peta alir. Dari satu ke satu, dari satu ke satu. Okey? Right, kita lihat apa yang berlaku. Contohnya sekarang. Hanif mengikut datuknya ke dusun. Mula-mula Hanif pergi ke dusun. Okey. Hanif ternampak sarang kerengga. Yang kedua, bila dia dah pergi kat situ, dia nampak sarang kerengga. Lepas tu apa berlaku? Lepas tu apa kesudahannya? Ini kita harus fikir sendiri. Kemahiran berfikir. Kita fikir. Kita boleh fikir apa saja. Jadi pendapat daripada seorang murid dengan seorang murid yang lain mungkin berbeza. Cara dia fikir, cara dia luahkan idea dia. Okey? Cuba fikirkan. Hanif mengikut datuknya ke dusun. Lepas tu dia pergi ke dusun, ternampak sarang kerengga. Lepas nampak sarang kerengga, apa kemungkinan besar berlaku? Dan apakah kesudahannya? Cuba kamu fikirkan. Cuba kamu fikirkan. Okey, baiklah. Di sini cikgu berikan jawapan cikgu. Ini adalah jawapan cikgu. Mungkin jawapan kamu berbeza. Kamu boleh berikan jawapan lain ataupun pendapat lain. Okey, mula-mula Hanif pergi ke dusun Datuk. Lepas tu kat dusun tu dia nampak sarang kerengga. Lepas tu apa berlaku? Hanif memberitahu datuknya tentang sarang kerengga itu. Lepas tu dia bagi tahu kat datuk dia. Datuk, saya nampak sini ada sarang kerengga. Lepas tu apa pula berlaku? Hanif memberitahu kepada datuknya tentang sarang kerengga kan. Selepas dia memberitahu, apakah berlaku? Kesudahannya apa dia? Datuk Hanif menyembur apa dia? Menyembur sarang kerengga itu dengan racun serangga, dengan racun serangga. Jadi ini adalah satu contoh flow cerita. Tadi dalam petikan tadi di muka surat 43, Hanif bertanya kepada datuk, ni apa dia? Datuk dia bagi tahu ini tu sarang kerengga. Lepas tu Hanif bertanya lagi, datuk dia kata jangan ganggu. Lepas tu datuknya memberi penjelasan. Itu satu cara. Lepas tu kita gunakan konteks yang sama, kita fikirkan dalam cerita ini bagaimana ia boleh berakhir, bagaimana ia boleh berlaku. Jadi murid-murid boleh berfikir dengan sendiri, boleh mengikut kamu, mengikut tafsiran kamu. Okey. Jadi cikgu buat di sini, Hanif mengikut datuknya ke dusun, lepas tu Hanif ternampak sarang kerengga, lepas tu dia memberitahu kepada datuk dia, lepas tu datuk dia menyembur sarang kerengga itu dengan racun serangga. Okey. Jadi untuk murid-murid bolehlah mengambil jawapan cikgu ni, boleh letakkan dalam situ, ataupun murid-murid boleh fikirkan
cara lain untuk menyudahkan cerita ini. Cuba bagi satu lagi contoh. Okey, Hanif mengikut datuknya ke dusun. Lepas tu Hanif ternampak sarang kerengga. Lepas tu apa berlaku? Hanif telah memukul dengan kayu. Lepas tu apa berlaku? Okey, kerengga itu telah menggigit Hanif. Hanif berasa sakit dan menjerit kesakitan. Nampak tak? Macam tu. Jadi cuba kamu fikirkan apa mungkin akan berlaku. Apa dia buat? Okey, jadi itu jadi kamu boleh ambil jawapan cikgu ataupun kamu boleh fikirkan jawapan yang sesuai. Okey, right. Baiklah sekarang kita lihat buku aktiviti. Kamu ada buku aktiviti bersama kamu kan? Okey, buku aktiviti lihat muka surat 45 kan? Muka surat 45 aktiviti 2 iaitu baca dan lengkapkan ayat. Baca dan lengkapkan ayat. Okey, mari kita lihat latihan tu dengan dekat sikit. Okey, right. Jadi di buku latihan kamu, di buku aktiviti kamu ada muka surat seperti yang cikgu paparkan di skrin sekarang ni ya. Buku aktiviti BM tahun 3 SJK jilid 1 muka surat 45. Okey, dalam buku latihan buku aktiviti itu kamu lihatlah baca dan lengkapkan ayat. Selvam dan Mefong sedang berjalan ke taman. Tiba-tiba mereka ternampak beberapa ekor anjing liar. Okey, tiba-tiba mereka ternampak beberapa ekor anjing liar. Itu anjing liar. Selvam, jangan menghampirinya. Okey, jangan menghampirinya. Mengapa kamu takut akan anjing liar, Mefong? Mengapa kamu takut akan anjing liar, Mefong? Jadi sekarang Mefong, anjing liar berbahaya, Selvam. Jika kita digigitnya, kita akan cedera dan mungkin dijangkiti penyakit. Kita perlu mendapatkan rawatan dengan segera. Itu pernyataan kat situ. Oh, begitu. Okey. Soalan yang pertama, Mefong dan Selvam ternampak. Mefong dan Selvam ternampak apa? Ternampak apa? Mefong dan Selvam ternampak. Kamu lihat di sini ya. Okey, kat soalan tu. Selvam dan Mefong sedang berjalan ke taman. Tiba-tiba mereka ternampak beberapa ekor anjing. Mefong dan Selvam ternampak beberapa ekor anjing. Beberapa ekor anjing liar. Jadi jawapan yang lengkap di situ ialah Mefong dan Selvam ternampak beberapa ekor anjing liar. Okey, yang ni jawapannya ada ke atas tu. Okey, selesai. Yang kedua, Mefong takut akan anjing liar kerana Mefong takut akan anjing liar kerana anjing liar berbahaya. Okey, ini kamu dapat lihat jawapan ni kat sini, nampak ni hijau ni. Okey, mengapakah kamu takut akan anjing, Mefong? Okey, itulah. Jadi anjing liar itu adalah berbahaya. Soalan yang ketiga, seseorang yang digigit oleh anjing liar mungkin akan apa? Ini jawapan untuk nombor 3 ni kita dapat ambil di sini ya. Okey, yang kuning ni dari petikan ni. Okey. Jadi seseorang yang digigit oleh anjing liar mungkin akan cedera dan dijangkiti penyakit. Akan dijangkiti oleh penyakit. Okey, faham Okey, yang keempat, Selvam mengajak Mefong pergi dari situ. Kamu nampak situ kat sini jawapan dia, okey? Oh, begitu. Mari kita pergi dari sini. Jadi jawapannya Selvam mengajak Mefong pergi dari situ. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak murid-murid menyalin jawapan yang cikgu beri di sini dalam buku latihan, buku aktiviti kamu. Lengkapkan bahagian latihan di muka surat 45. Okey. Dan sebagai assignment, sebagai kerja rumah untuk anda, kerja kursus, cikgu nak beri kerja kursus ni. Kerja kursusnya ialah murid-murid dikendaki membaca petikan di muka surat 43 ni, jauhi bahaya. Kamu baca dengan intonasi yang betul. Dengan intonasi yang betul, kamu baca, lepas tu kamu rakam. Rakam sama ada dengan handphone ataupun video dan sebagainya lah. Kamu rakam, kamu suruh mak, bapa ataupun kakak atau abang kamu rakam. Kamu baca petikan itu dengan intonasi yang betul. Kamu suruh mereka rakam dan antarkan rakaman anda kepada cikgu. Okey? Antarkan rakaman bacaan anda itu kepada cikgu. Ini adalah assignment untuk kamu.
Okey, saya harap murid-murid dapat membuat assignment yang cikgu berikan, dan sehingga kita berjumpa lagi di pelajaran yang lain pada masa akan datang. Okey, salam belajar, jaga diri, stay safe at home. Thank you.